أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بلغ الرسالة أدى الأمانة وخسف الأمة ونصح الأمة وجاهد في الله الذين آمنوا حق جهاده حتى أتانا اليقين. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا رب العالمين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sesekali kamu mati melainkan kamu berada di dalam keadaan Islam. Surah Ali Imran ayat 102. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillahi haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud, bertakwalah kamu kepada Allah di mana sahaja kamu berada, dan ikutilah keburukan yang telah dilakukan itu dengan perkara-perkara kebaikan, serta bergaullah dengan sekalian manusia dengan sebaik-baik pergaulan. Alhamdulillah, yang saya hormati kepada jawatan kuasa muslimat, penggerak kuliah kita, dan seterusnya kepada semua sekali para jemaah yang hadir bersama-sama pada pagi ini. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita agar terus istiqamah dengan majlis ilmu dalam kehidupan kita, insya-Allah. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini Allah masih lagi meletakkan diri kita, yang mana kita merasakan keseronokan berada di dalam majlis ilmu. Hati dan jiwa kita yang sukakan lagi kepada perkara-perkara kebaikan. Dan yang keduanya, kita bersyukur kepada Allah kerana di atas nikmat anggota tubuh badan kita hari ini, yang mana kaki kita melangkah, mata yang kita melihat, telinga yang kita mendengar, tangan yang kita menulis segala ilmu ini, kita mengharapkan agar ia akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita lakukan bersama pada pagi ini, insya-Allah. Para jemaah dirahmati Allah sekalian, pagi ini kita sambung dalam kitab pengajian dosa-dosa besar ataupun Al-Kabair oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala anhu, dan kita sambung tajuk yang kedua berkaitan dengan dosa membunuh manusia. Betul tak? Dosa membunuh manusia. Sebelum ni
Kita yang pertama berkaitan dengan dosa syirik pada Allah. Kita masuk pada bab dosa yang kedua, dan dosa yang kedua ni iaitu dosa yang besar dilakukan dalam kehidupan seseorang berkaitan dengan membunuh jiwa. Makna membunuh jiwa dekat sini, para jemaah dirahmati Allah sekalian, sama ada pembunuhan jiwa itu kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain dalam kehidupan. Ni dua-dua ni termasuk di dalam bab kategori dosa-dosa besar. Dan para jemaah dirahmati Allah sekalian, rasanya kita dah pernah bincang, dah masuk lah. Dah masuk lah kan. Cuma kita sambung sedikit daripada perbincangan. Baik, sebagai sekali imbas sekali lalu, dalam perbincangan yang pernah kita sebutkan, dilarang sama sekali umat Islam untuk membunuh diri walaupun ada masalah yang besar. Masalah ekonomi, masalah tekanan, masalah keluarga dan sebagainya. Time waktu PKP hari itu, itulah banyak kes meningkat, antaranya orang bunuh diri. Sebab apa dia? Sebab masalah tekanan dari sudut ekonomi, nak kerja tak boleh, terutamanya orang-orang yang berniaga sendiri. Bila berniaga sendiri ni, nak kena berniaga, nak kena dapatkan duit, kena pula jenis yang apa? Dia kena masih lagi bayar sewa kedai, para jemaah sekalian. Bila dia nak salah kepada owner, tak boleh juga. Owner tu pun nak perlukan duit. Jadinya para jemaah sekalian akhirnya tertekan. Jadi sampailah kepada tahap bunuh diri. Termasuklah masalah kekeluargaan yang lain bersama dengan anak, dengan pasangan. Jadi dalam agama dilarang bila ada apa masalah sekalipun penyelesaiannya adalah bunuh diri. Sebab bunuh diri itu yang sekadar nampak secara fizikal hanya selesai di pandangan mata saja, dan mungkin bagi dia rasa puas dan selesai masalah, tak payah fikir dah para jemaah sekalian. Tapi sebenarnya dia akan menimbulkan masalah yang lain kepada orang yang masih hidup, satu. Yang kedua, dia yang bunuh diri ini, maka satu ketika nanti dia akan dihadapkan di hadapan Allah dan dia akan dibalas dengan dosa yang dikira sebagai dosa-dosa besar, para jemaah dirahmati Allah. Sebab tu doa yang pernah saya sebutkan pada pertemuan yang lepas, kan, kalau ada apa masalah pun kita tak boleh nak minta biar kita mati, para jemaah sekalian. Tapi ada kaedah yang Islam agama ajarkan. Dia sebut, ya Allah, andai kematian ini adalah baik untukku, maka aku serahkan segalanya kepadamu. Dan andai kehidupan itu adalah baik bagiku, maka permudahkanlah segala urusanku. Makna bukan kita direct terus, ya Allah, aku ada banyak masalah, matikan aku segera ya Allah, aku tak tertanggung dengan masalah ni, apatah lagi bunuh diri. Baik, muslimin muslimat para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita sambung yang seterusnya pada muka surat. Pada muka surat yang ke-10, para jemaah dirahmati Allah sekalian. Kita tengok dalam muka surat yang 10. Pada muka surat 10, Nabi SAW bersabda, "Ma min nafsin tuqtalu zulman illa kana 'ala bani Adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu awwalu man sanna al-qatla." Yang bermaksud, tidak ada seseorang yang dibunuh secara zalim melainkan tanggungan darahnya dipertanggungjawabkan ke atas anak pertama Nabi Adam, kerana dialah manusia pertama yang memulakan pembunuhan, iaitu di atas muka bumi. Dan diriwayatkan daripada Ibnu Umar daripada Nabi SAW, baginda bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah wa inna rihaha yujadu min masirati 40 aman." Sesiapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad, yakni yang telah berjanji untuk taat kepada pemimpin Islam, dia tidak akan menghidu bau syurga, sedangkan baunya itu boleh dihidu dengan sejauh jarak perjalanan 40 tahun. Baik, yang ketiga, dalam hadis yang berikutnya daripada Abu Hurairah, Nabi SAW baginda bersabda, "Ala man qatala nafsan mu'ahadatan laha zimmatullahi wa zimmatu rasulih faqad aghfara zimmatullah
ولا يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 70 خريفا. Yang bermaksud, ketahuilah bahawa sesiapa yang membunuh seseorang kafir mu'ahad yang mendapat perlindungan daripada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah membatalkan perlindungan Allah ke atasnya, serta tidak akan dapat menghidu bau syurga, sedangkan baunya boleh dihidu sejauh jarak perjalanan 40 musim luruh. Baik, muslimin para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, di antara hadis ni apa yang menceritakan lagi berkaitan dengan pembunuhan jiwa. Kalau sebelum daripada ni kita lihat antara orang-orang Islam kepada orang Islam yang lain, maknanya larangan membunuh terutamanya Islam sesama dengan Islam, tanpa disebabkan dengan benda-benda yang kuat para jemaah dirahmati Allah. Tapi yang berikutnya ni diterangkan pula berkaitan dengan sesiapa yang membunuh orang kafir yang mu'ahad, iaitu kafir mu'ahad ni yang telah berjanji taat setia duduk berada dalam negara tersebut dan dia akan taat kepada pemimpin Islam. Makna kata dia boleh ikut dan patuh. Dan siapa yang bunuh mereka ni, walaupun mereka ni bukan beragama Islam sekalipun, tapi dia masih taat dengan pemerintahan yang berada dalam negara tersebut, maka balasannya dia tidak akan dapat menghidu bau syurga. Sebab tu para jemaah sekalian, ikut kepada hukum akal kita, kita nampak dia bukan Islam, maka bila set dalam kepala ni bukan Islam saja, dia mesti ada sesuatu benda yang jahat. Lalu kita bunuh dia para jemaah sekalian, tak boleh. Hatta dalam peperangan sekalipun, adab kita di dalam peperangan, contoh bila Islam bersama dengan pihak musuh yang berada di hadapan, walaupun depan mata dah, ikutkan hati kita, ni nak tunggu apa lagi, kita terus lakukan serangan, bunuh saja para jemaah sekalian. Tapi dalam Islam dia ada adab dia, makna selagi pihak musuh tidak memulakan serangan tersebut, kita tak dibenarkan untuk melakukan sebarang bentuk serangan, apatah lagi menyerang dalam keadaan membunuh. Itu nama adab dalam Islam. Lepas tu kadang bila cerita benda ni, setengah orang bila dia tak faham, dia kata Islam ni kalau macam tu lambatlah Islam nak menang. Dia kata lambat Islam nak menang. Dalam perang dah depan mata pun patutnya kita boleh buat serangan, kita pun tak boleh nak buat serangan dulu. Kalau gitu macam mana Islam nak menang? Ni jenis orang kalau dia nampak satu sudut saja para jemaah sekalian. Tapi sebenarnya dalam adab-adab tersebut nak menunjukkan inilah yang adanya keindahan adab dan juga akhlak di dalam Islam. Yang paling tinggi itu dia para jemaah sekalian. Sehingga kan pihak musuh dia akan boleh jadi satu tarikan. Kenapa orang Islam dah ada depan mata kita, tapi dia tak lakukan serangan juga? Kenapa patutnya dia boleh mulakan serangan tapi dia tak mula juga? Tapi tidak, Islam tunjuk kalau dia mula baru kita mula. Dia buat sesuatu barulah kita mulakan dengan sesuatu para jemaah sekalian. Sebab tu apa yang Nabi bawa dalam Islam kaitan dengan adab-adab sedemikian ni, ramai di antara orang-orang yang bukan Islam akhirnya tertarik dengan Islam. Sebab apa dia? Sebab kerana dengan adab dan akhlak tersebut, bukan sebab lambat, bukan sebab cepat para jemaah sekalian. Baik, muslimin para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik, yang berikutnya diriwayatkan daripada Abu Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, "Man a'ana 'ala qatli mu'minin bi syatri kalimatin laki Allah maktubun baina 'ainaihi ayisun min rahmatillah." Yang bermaksud sesiapa yang membantu untuk membunuh seorang mukmin walaupun dengan separuh daripada satu perkataan, maka dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat dalam keadaan tertulis di antara kedua-dua belah matanya, yakni dahi, orang yang berputus asa daripada rahmat Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, namun terdapat kritikan pada sanadnya dan ia tidak dijumpai di dalam musnad karangan Imam Ahmad. Namun para jemaah sekalian, dia masih di dalam kategori hadis yang orang kata boleh diterima, di antaranya kutubus sittah, iaitu periwayat-periwayat hadis yang diiktiraf, antaranya Imam Ahmad, Ibnu Majah,
Imam Baihaqi, Al-Bukhari. Jadi ini semua di antara penulis-penulis yang meriwayatkan hadis yang boleh kita ambil dan terima pakai. Dalam hadis ni dia cerita tentang soal membantu untuk membunuh seorang mukmin yang lain walaupun dengan satu perkataan. Apa kaitan membunuh dengan perkataan? Dia menggunakan satu perkataan ataupun kalimah yang akhirnya menggalakkan orang tu untuk lakukan pembunuhan kepada orang mukmin lain. Bahasa mudah dia suka duk mengapi-apikan, jadi batu api para jemaah sekalian. Kawan tu okey dah dengan dia, tiba-tiba sampai dia yang seorang lagi ni, bukan dia kata alhamdulillah okey dah, dia berdua ni tak ada bergaduh lagi dah, tapi dia ada datang dengan dia, takkan kau biar dia buat dah satu sikit. Dia jadi sebagai orang batu api. Sebab tu batu api ni lagi bahaya daripada kadang orang sendiri yang ada masalah dengan pihak yang berikutnya. Yang dia berdua ada masalah ni selesai dah, tapi hak yang ada jadi batu api ni yang paling bahaya para jemaah sekalian. Sebab dia pun mungkin yang nampak kawan tu pula dia ada sesuatu yang tersimpan, maka dia komplot, dia pakat dengan seorang lagi ni, dia sebagai penghidup batu api supaya buat sesuatu para jemaah dirahmati Allah. Sebab tu janganlah dalam hidup kita ni jadi orang yang jenis batu api, suka memanaskan keadaan para jemaah sekalian. Biarlah dia, lepas tu daripada tu kalau kita ada masalah apa ke, jangan kita jadi batu api pada dia para jemaah sekalian. Sebab ini pun di antara saham yang akan dapat juga. Kerana apa? Kerana dengan dialah menjadikan seseorang itu akhirnya sampai kepada tahap pergaduhan, pertelingkahan dan juga membawa kepada pembunuhan. Baik para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hadis yang terakhir daripada tajuk kita ni diriwayatkan daripada Muawiyah, katanya, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu dhanbin asallahu an yaghfirah illa ar-rajulu yamutu kafiran aw ar-rajulu yaqtulu mu'minan muta'ammidan. Yang bermaksud, mudah-mudahan Allah mengampunkan dengan semua dosa kecuali seorang lelaki yang mati sebagai kafir atau seorang lelaki yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Ini cerita tentang bagaimana dosa yang Allah ampunkan kepada seseorang tersebut, segala-gala dosa, andai dia bertaubat kepada Allah. Tetapi berhati-hati dan berjaga-jaga kepada siapa dia? Kepada orang lelaki yang matinya sebagai seorang yang kafir para jemaah sekalian. Dan juga kepada orang lelaki yang membunuh dengan seorang mukmin dengan sengaja. Kenapa dekat hadis ni dia sebut ar-rajul, iaitu orang lelaki. Dia tak sebut sangat tentang perempuan, orang perempuan yang membunuh orang mukmin yang lain dengan sengaja. Kerana para jemaah sekalian, daripada sudut tindakan yang lebih banyak berani melakukan tindakan tersebut lelaki berbanding dengan wanita. Cuma kalau ikut daripada sudut hati dan perasaan, mungkin ada setengahnya lelaki dan ada separuhnya juga wanita. Tapi kadang daripada sudut tindakan dia lebih banyak kepada lelaki para jemaah sekalian. Kadang dia jadi ini dia, yang wanita dia jadi orang kata sebagai macam tadilah pembakar sesuatu. Lelaki ni yang buat para jemaah dirahmati Allah sekalian. Kena pula musuh dengan orang lain. Yang wanita ni duk jadi api. Bang, takkan tengok dia bang buatlah satu. Suami tak nak buat para jemaah sekalian. Tapi dia duk pakar. Tak boleh, saya tak puas hati, saya ada benda tersimpan lah. Buatlah satu bang. Last laki yang buat para jemaah dirahmati Allah. Jadi para jemaah dirahmati Allah sekalian, ini hadis yang cerita beberapa perkara tentang bab dosa membunuh jiwa. Tapi insya-Allah kalau kita hari ini orang yang waras, fikir dengan baik, ada ilmu, belajar agama para jemaah sekalian, takkan kita akan buat sesuatu itu dengan sengaja, kecuali pada keadaan-keadaan yang tertentu yang pernah kita sebutkan sebelum daripada ni, yang melibatkan nyawa, melibatkan keselamatan diri, ahli keluarga, kata benda yang ada dalam persekitaran kita para jemaah sekalian. Baik, seterusnya kita pergi masuk kepada dosa yang ketiga. Dosa yang ketiga ni disebutkan sebagai dosa as-sihru ataupun dosa sihir. Ini dosa yang sangat besar dan banyak lazim dilakukan dalam kehidupan kita para jemaah sekalian. Sihir ni banyak kalau kita nak sebut muslimin para jemaah dirahmati Allah sekalian.
Banyak kita lihat dalam kehidupan kita hari ini, kalau nak sebut berkaitan dengan jenis-jenis sihir ni pun banyak jenis para jemaah sekalian. Siapa yang mengaji, belajar perubatan Islam, tak kisah Darul Syifa ke, Tibbun Nabawi ke, apa saja perubatan Islam yang benar, yang betul dia iktiraf, maka paling kurang at least sedikit sebanyak dia nampak jenis-jenis sihir yang ada dalam kehidupan. Antara dia para jemaah sekalian, nak sebut satu-satu banyak, nak urai satu persatu pun banyak jenis-jenis sihir. Antara dia ada jenis sihir, nama dia sihir at-tafriq para jemaah sekalian. Sihir tafriq ni ialah sihir pemisah. Sihir pemisah ni bahaya. Dia pemisah di antara lelaki suami isteri, termasuklah dengan kalangan ahli keluarga para jemaah dirahmati Allah. Bukan takat suami dengan isteri saja, anak-anak dengan mak ayah pun sama para jemaah sekalian. Sampai ada orang kalau duk hasad dekat dalam hati para jemaah sekalian, dia duk pergi buat sihir tafriq, sihir pemisah ni, biar suami isteri ni boleh berpisah, tak boleh nak duduk sebumbung, tak boleh nak duduk dalam satu rumah yang sama para jemaah sekalian. Buat pemisah pula lagi kepada siapa? Anak dengan mak bapak. Biar anak ni tak boleh nak lekat duduk dekat rumah. Sebab tu kadang kena berhati-hati para jemaah sekalian, terutamanya zaman sekarang. Zaman sekarang orang nak buat sihir sangat mudah. Tak perlu nak jumpa minta izin, tak perlu nak minta pengantaraan pada orang lain para jemaah sekalian. Kalau minta izin ni contoh apa kata, biasa bahan yang paling mudah untuk orang gunakan lakukan jahat benda sihir ni adalah dengan gambar saja para jemaah sekalian. Kalau dulu mungkin payah nak cari rambut, nak cari apa-apa barang kepunyaan pemilik tersebut, contoh baju, pakaian, apa saja yang jadi milik kepada orang yang kita sakit hati tersebut para jemaah sekalian. Tapi zaman sekarang tak payah beli benda-benda sebut. Nak cari rambut mana pula, nak cari rambut, nak minta para jemaah sekalian. Puas duk mikir macam mana nak dapatkan rambut dia ni. Kalau katalah nak buat-buat sembang baru, sembang nak capai pada rambut tarik tu payah para jemaah sekalian. Itu dulu para jemaah dirahmati Allah. Sekarang cukup dengan gambar. Gambar pun tak payah kata jumpa sembang depan-depan, snap gambar senyap-senyap dah. Ni dekat Facebook kita ada gambar, Instagram kita ada gambar. Apa saja media sosial yang ada gambar kita, maka kena beringat dan berhati-hati, takut-takut dengan kejahatan manusia lain boleh buat dengan benda-benda tersebut para jemaah sekalian. Kaedah dia, contoh saya bukan tahu ni bukan buat para jemaah sekalian. Ustaz buat sihir dah, tak ada para jemaah sekalian. Tak ada kerja para jemaah dirahmati Allah. Tahu ni sebab kawan-kawan duk belajar perubatan Islam, dan kadang bila duk sembang-sembang ramai dia kawan-kawan gini para jemaah sekalian, tahulah sikit cara-cara dia bagaimana. Kadang dia ambil dengan gunakan gambar, contoh gambar daripada Facebook para jemaah sekalian. Kena pula gambar dekat Facebook tu gambar yang clear para jemaah sekalian. Apa makna gambar clear? Full daripada atas sampai bawah. Contoh biasa posing itu pakaian baru lah para jemaah sekalian. Pakaian baru dia nampak lah semua. Kalau bukan pakaian baru, kadang-kadang separuh je. Selfie nampak muka gitu je para jemaah sekalian. Setengahnya nampak mata saja, itu lagi selamat para jemaah sekalian. Mata saja nampak. Tapi bila yang full daripada atas sampai bawah, berdiri tengah jalan ambil gambar, orang pun jumpa gambar tu. Bila gambar tu save dekat dalam telefon, masuk dekat email, pergi kedai dia boleh print para jemaah sekalian. Print keluarlah gambar. Dapat gambar, pergi jumpa dengan orang yang tak sepatutnya, jumpa bomoh dan sebagainya, maka dia ambil dengan gambar tersebut, maka dilakukan dengan perkara-perkara yang jahat. Ambil lidi, cocok di bahagian mana yang diinginkan para jemaah sekalian. Bahu, sampai masa tiba-tiba bahu rasa sakit-sakit para jemaah sekalian. Sampai dekat bahagian tiba-tiba tertentu kaki boleh jadi rasa sakit-sakit para jemaah dirahmati Allah. Dan kadang sampai diikat dengan simpulan dengan menggunakan benang yang telah dibaca dengan jampi yang pelik-pelik para jemaah sekalian. Akhirnya menderita sakit-sakit satu badan. Makin ditekan kuat para jemaah sekalian, makin sakit dengan tubuh badan seseorang yang jadi mangsa tersebut. Ini dia bahaya sihir. Dan pada ketika tu, tengok apa yang diminta berkaitan sihir tafriq, pemisah para jemaah sekalian. Kadang tu yang kadang-kadang tak pasal-pasal tiba-tiba jadi mengamuk dengan pasangan, tak ada sebab apa pun para jemaah sekalian. Jadi jangan lepas daripada ni. Balik tiba suami dan memang perangai itu, kau kata abang kena sihir ke apa, jangan para jemaah sekalian. Tengok juga dulu, bawa bertenang. Kan setengah bila duk cerita benda ni,
Ustaz, suami saya betul, dia tiba-tiba marah tak tahu pasal, dia dah kena sihir dah tu agaknya. Kalau jenis perangai gitu, memang gitu para jemaah sekalian. Jangan mudah-mudah pula, tu bahaya juga para jemaah sekalian. Baik, itu antara dia sihir tafriq, sihir dalam bentuk pemisah. Dan ada juga nama dia yang kedua, iaitu sihir amrad para jemaah sekalian. Sihir amrad ni apa dia? Sihir dalam bentuk penyakit. Sihir penyakit ni bukan contoh macam tadi. Tadi di antara yang dibuat untuk menyakitkan kepada mangsa, tapi dalam sihir amrad ni dia dalam bentuk penyakit yang sangat-sangat menderita para jemaah sekalian. Sebab tu kadang kita ada setengah jumpa para jemaah sekalian bila duk sembang dengan kawan yang belajar perubatan Islam ni, sampai ada kisah cerita seorang hamba Allah dia meninggal dunia kerana menderita dengan penyakit yang dia alami. Tapi bila pergi cek dekat hospital, jumpa doktor pakar, mana-mana klinik hospital, cek tak ada apa masalah para jemaah sekalian. Kencing manis okey, darah tinggi elok, darah tinggi dan sebagainya semua okey, tak ada masalah. Buah pinggang semua okey. Tapi dia menderita sakit, dan sakit dia tu menderita terutamanya pada waktu-waktu yang tertentu. Waktu awal pagi, tengah-tengah pagi, waktu dekat maghrib para jemaah dirahmati Allah sekalian, waktu tengah malam para jemaah dirahmati Allah sekalian. Dia menderita sakit. Bila menderita sakit ni, pernah kes berlaku satu ketika sampai meninggal dunia orang tu. Meninggal para jemaah sekalian. Akhirnya kurus jadi badan, terpaksa dekat rumah kena ada katil macam katil hospital untuk dibaring para jemaah sekalian. Dibaring kat itu. Sampai akhirnya dia menderita sakit. Memang habis dah ikhtiar. Jumpa doktor pakar ni, pergi hospital tu, pergi hospital ni, kata cek tak ada apa, saya pun dah jadi pelik. Jadi bila gitu bawa pergi pada perubatan Islam. Bila pergi perubatan Islam para jemaah dirahmati Allah sekalian, maka barulah perubatan Islam kata ada seseorang yang dengki yang buat sesuatu kepada suami puan, buat sesuatu. Tapi dah cuba ikhtiar, tapi akhirnya dia boleh datang kembali lagi para jemaah sekalian. Ini bahayanya sihir. Walaupun ada ketikanya nak sebut dah dibuang, dah dirawat, dia boleh jadi datang balik para jemaah sekalian. Dan kenapa dia jadi datang balik tu? Salah satu antara duanya. Pertama, disebabkan orang yang dengki tu dia terus lakukan perbuatan sihir tersebut. Makna kata memang ke hati sungguh para jemaah sekalian. Dia apa cara pun nak pastikan biar hidup dia ni susah, hidup orang tu merana, sampai dia mati akhir hayat atas dunia dia, biar dia rasa dengan apa yang dia buat para jemaah sekalian. Jadi dia buat sepanjang hidup dia para jemaah sekalian. Yang pertama. Yang kedua, boleh jadi datang balik juga disebabkan dengan apa? Yang orang hantar tu dia tak buat lagi dah, tapi disebabkan dengan amal-amal tertentu yang nak kena jaga para jemaah sekalian. Sebab tu bila mangsa-mangsa yang terkena dengan gangguan sihir ataupun hantar-hantar orang hantar dan sebagainya, dia ada amal-amal biasanya yang perawat Islam ni akan berikan untuk diamalkan dalam hidup. Jangan tinggal para jemaah sekalian. Kita yang tak berapa kena ganggu sihir ni pun ada amal kena jaga para jemaah sekalian. Jangan fikir tak apa Ustaz, saya tak kena ganggu, tak kena sihir lagi, tak payah apa-apa dah. Jangan para jemaah sekalian. Kalau tak amal langsung pun dia mengundang sesuatu perkara untuk datang para jemaah dirahmati Allah. Kita yang tak kena, kita okey ni pun ada amal, at least paling kurang. Biasa saya nak sebut dengan orang-orang yang berniaga bisnes ni para jemaah sekalian, bacalah ayat kursi setiap kali perjalanan daripada pagi dari rumah nak sampai ke tempat kerja, dan balik daripada tempat kerja nak pergi ke rumah balik semula para jemaah sekalian. Selagi tak sampai tu, selagi itulah baca ayat kursi. Jangan putus para jemaah dirahmati Allah. Kerana apa dia? Itulah amal yang boleh kita cuba ikhtiarkan para jemaah sekalian. Kalau cerita tu banyak. Ada satu saya kuliah di Gombak, lepas cerita tentang sihir para jemaah sekalian, kata betul Ustaz, saya kadang dia niaga kedai makan. Bila niaga kedai makan ni, kadang tu pelik, makanan yang dimasak tak sempat sampai sehari pun dah jadi basi dan sebagainya. Esok-esok tu pula tengok ada benda-benda pelik dekat bahagian belakang dapur kedai saya, ada benda-benda pelik. Dan bila simpan barang tu elok dalam peti, dan saya yakin benda tu baru lagi, tapi keluar dah jadi busuk, dah jadi tak elok dah. Jadi benda-benda macam ni semua, kata amal benda tersebut para jemaah dirahmati Allah sekalian. Baik, itu di antara bentuk sihir. Baru jenis sihir kedua para jemaah sekalian. Kan ya? Tapi kalaulah biasa yang kita dengar kan, ya, bila kita pergi jumpa perawat dia, apa-apa lagi dia dah cakap dah yang memang
benda ni dia tu kan. Ya. Biasanya memang cakap macam tu. Dia belum tengok lagi, kita belum tanya apa lagi. Ah. Saya pernah lah 2-3 kali kan, kadang ikut kawan, belum apa lagi dia cakap macam tu. Habis tu lagi satu tu macam yang kata kita ni semuanya memang bila sakit tu memang benda tak baik memang ada dekat kita. Betul. Oh, okey, baik. Yang pertama, saya bukanlah orang yang betul-betul ahlinya, dan saya pun bukan jenis yang khatam dapat syahadah sijil tentang belajar perubatan Islam. Yang pertama tu Allah Alam mungkin dia ada ilmu dan dia memang belajar sampai habis, dan setengahnya dia bukan scan para jemaah sekalian. Dia bukan scan. Setengah kadang-kadang dia scan nampak muka, ni ada 5 ekor dalam badan. Kan? Ada setengah gitu para jemaah sekalian. Tengok belum buat apa-apa, macam tadi belum buat apa-apa, lagi pula jadi baru masuk pintu, tengok je, ni ada berapa ekor dalam badan, beranak pinak tadi. Kan contoh para jemaah sekalian. Berkaitan dengan tu, wallahualam mungkin dari sudut pengamalnya dia ada amal-amal yang tertentu, dan memang sebenarnya dalam kalangan kita ni ada setengah yang Allah buka hijab, terutamanya orang-orang yang mengamalkan perubatan Islam. Allah buka hijab, dia boleh jadi nampak para jemaah sekalian. Dia boleh jadi nampak. Tiba-tiba kadang di sebalik dia tu ada orang yang lain para jemaah sekalian. Macam tu ada setengah orang Allah buka hijab gitu. Jadi benda tu yang pertama tu Allah, saya tak berani nak kata sebab saya pun tak dapat secara khusus lagi sampai habis betul-betul, dan kita fikir selagi tempat tu boleh dipercayai perubatan Islam yang betul, maka kita sikoh dan kita meyakini atas ilmu yang dia ada. Tapi jangan risau, biasanya memang ada setengahnya gitu para jemaah sekalian. Dia bukanlah meramal, dia bukanlah orang kata bukan macam dia pula yang si ahli sihir lah. Nampak dia boleh tahu, tapi setengahnya dia ada ilmu para jemaah sekalian. Memang betul, sama macam tok guru, para alim ulama. Ada pernah pergi ziarah tok guru para jemaah sekalian di sebelah Kedah. Dan bila ziarah tok guru ni, kadang-kadang orang yang dia ada beramal dengan ilmu-ilmu amalan-amalan tertentu, dia tahu para jemaah sekalian. Dia tahu bukan sebab dia tu ahli sihir, tahu sebab Allah muliakan mungkin daripada amal-amal yang dilakukan para jemaah sekalian. Kita datang jumpa ada hajat dengan tok guru tersebut. Bila datang jumpa, Assalamualaikum tok guru, apa khabar, sihat, salam cuci tangan. Tak apa, saya tahu apa hajat tuan untuk datang sini jumpa saya pun. Bila dia sebut cerita, ia ada di antara salah satu tu hajat yang betul untuk saya nak jumpa dengan tuan guru. Sebab tu kadang orang yang kita tahu dia beramal, orang yang berilmu ni para jemaah sekalian, tok guru terutamanya, jangan buat main. Kadang dan selalunya jangan kita biarkan tinggal dalam begitu saja. Selalu kalau bila jumpa dengan orang-orang yang alim, tok guru, kalau macam perubatan Islam sekalipun, balik sebelum daripada tu mintalah apa-apa pesanan yang boleh diamalkan. Kadang saya dapat pesanan kata, tok guru, apakah dia amal yang boleh beritahu pada saya untuk saya amalkan? Ya cukuplah amalkan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amal sentiasa dalam kehidupan. Kadang amalan itu simple, tapi tahu dia punya kehebatan dan mereka tahu kelebihan dia, suruh kita amal. Kena pula dia tahu masalah dan juga kita punya hajat. Baik, itu yang pertama. Okay. Yang kedua, berkaitan dengan setengah orang bila sakit je kata ada benda-benda yang tak elok dekat dalam badan. Yang itu pun kita nak ukur secara random, kita nak terus tetapkan begitu pun payah juga para jemaah sekalian. Dia kena tengok kepada keadaan sakit dia para jemaah sekalian. Dia sakit ni sakit yang macam mana? Adakah sakit kalau ialah penyakit-penyakit yang kita tak nampak ni, makhluk halus ataupun orang dok buat sihir dan sebagainya, benda ni dalam keadaan yang kita tak nampak dan kadang-kadang lebih kurang sama dengan penyakit yang biasa. Contoh sakit biasa ni, batuk yang kerap, demam yang kerap, badan jadi lemah semangat, lesu dan sebagainya. Tetapi kalau sakit yang kebiasaan macam ni, kita akan lihat dia ada tempoh yang tertentu para jemaah sekalian. Contoh bila pergi klinik, at least kita akan nampak ada dia punya kesan. Jumpa dengan doktor bagi ubat untuk makan, at least paling kurang dia ada kesan yang boleh kita tengok para jemaah sekalian. Tapi kadang bila dah cuba ikhtiar cara ni pun tak boleh, jumpa doktor ni pun tak boleh, pergi klinik, hospital ni pun tak boleh para jemaah sekalian, carilah dengan perubatan Islam. Bila begitu para jemaah sekalian, bukanlah kita nak kata cari kepada perubatan Islam ni adalah jalan yang terakhir. Setengah orang dia salah faham.
Dia kena bezakan hidup kita, letakkan Islam yang utama untuk pilihan dalam hidup. Tetapi dari sudut benda masalah gini, bukan kita nak menjadikan Islam jalan terakhir, tapi nak elakkan daripada sangkaan buruk dengan manusia yang lain. Bayangkan kalau awal-awal lagi kita dah kata ini penyakit masalah dalaman yang kita tak nampak, orang buat. Masa tu first kali kita tak jumpa doktor apa, kita mula bersangka buruk. Sangka buruk, siapa orang keliling yang ada pernah dengki dengan kita? Oh, duk sembang ni, sembang dia tak senyum. Mesti dia punya kerja ni. Jangan jadi gitu para jemaah sekalian. Oh dah, bila duk sembang, baru-baru ni jumpa, orang ramai semua tahu dia seorang je tak tahu. Mungkin dia punya kerja lah, tak ada orang lain dah. Jangan jadi gitu para jemaah sekalian. Kalau kita meletakkan itu yang pertama. Sebab tu dalam Islam, tengok contoh Ustaz Kazim Ilyas. Dan contoh yang kita nampak biasa. Ustaz Kazim Ilyas, dia boleh kalau awal-awal lagi nak sangka benda ni orang buat dekat dia. Tapi tak para jemaah sekalian. Islam tak ajar demikian. Islam ajar suruh jangan sangka buruk dulu yang di awal para jemaah sekalian. Pergi jumpa doktor, pergi hospital, pergi doktor pakar tu ini, habis segala doktor tempat perubatan yang moden kita dok jumpa hari ini, maka tak boleh juga, barulah pergi pada perubatan Islam. Dan disitulah baru tahu rupa-rupanya ada orang dengki kepada dia, buat sesuatu dekat dia. Nampak para jemaah sekalian? Maknanya tujuan tersebut nak mengelakkan daripada sangkaan buruk. Jadi balik pada yang tadi, penyakit tadi tengok pada keadaan. Seboleh usaha ikhtiar dulu kalau benda yang boleh pergi klinik, dan jangan terlalu awal kita sebut ni kena gangguan ni. Kan urat-urat sakit seminggu tak elok para jemaah sekalian. Sakit urat. Ni confirm ada orang hantar ni. Dalam bentuk sihir penyakit. Cuba ikhtiar dulu dengan cara lain. Jangan kita terlalu logik dan fikirkan sangat benda tu para jemaah sekalian. Jadi itu untuk perhatian, dan kita punya kena berjaga-jaga juga para jemaah dirahmati Allah. Betul dalam hidup kita ni kena jaga benda begini, tapi jangan terlampau sangat. Sikit-sikit je ni kena sihir, sikit-sikitnya je ni ada orang buat, sikit je adalah benda tu dekat dalam badan dia. Kan bahaya juga para jemaah dirahmati Allah. Baik, itu yang apa tadi, yang kedua. Kita belum masuk tajuk lagi. Saya cuba sebutkan beberapa perkara antara yang disebut sebagai jenis sihir para jemaah sekalian. Yang ketiga, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ada juga jenis sihir yang namanya iaitu sihir mahabbah para jemaah dirahmati Allah. Sihir mahabbah ini yang dikatakan iaitu dalam bentuk sihir pengikat kasih sayang ataupun sihir at-tiwalah para jemaah dirahmati Allah. Sama dia, mahabbah dan tiwalah. Dua bentuk sihir ni adalah sihir pengikat kasih sayang di antara suami dan isteri para jemaah sekalian. Bahkan ada juga orang yang jahat, terutamanya yang belum berkahwin, dia gunakan sihir ini untuk menarik pasangannya supaya berkahwin dengan dia. Zaman hari ini bahaya para jemaah sekalian. Kan, terutamanya zaman-zaman anak-anak muda kan, yang belum kahwin, kena pantau benda-benda yang sebegini para jemaah sekalian. Tapi macam tadi juga saya sebut, jangan terlalu cepat sangat. Kau suka sangat lain macam dengan anak orang tu nampak dah kena sihir tu. Jangan para jemaah sekalian. Bahaya tu fikir gitu. Kena siasat dan kena tengok dulu. Baik, kebiasaan banyaknya sihir atiwalah ataupun sihir mahabbah ini di antara suami dan isteri, nak mengikat di antara rasa kasih dan sayang salah satu sama lain para jemaah sekalian. Benda ni sangat bahaya walaupun tujuan dia baik. Orang kata, Ustaz, saya buat ni bukan untuk orang lain, untuk kami pasangan. Saya nak biar suami ni tak duduk melepak lama dekat warung kedai janda. Contoh. Ini asam malam je balik pukul 10. Isyak awal dah 8.30. Orang habis 10 baru balik. Lepas tu tiap kali balik lewat ada meeting. Tiap malam meeting. Sibuk betul. Nak kata calon bukan wakil calon pun para jemaah sekalian. Contoh. Jadi nak sebut bila cerita itu, dia buatlah dengan sesuatu yang boleh mengikat rasa kasih dan sayang. Walaupun tujuannya baik, tapi caranya salah, bertentangan dengan agama, tetap perkara yang dosa. Matlamat tidak menghalalkan cara. Ini kaedah fiqh ajarkan dalam agama para jemaah sekalian. Jadi itu. Baik, banyak lagi sih kalau nak sebut, tak apa, kita masuk tajuk dulu. Nanti sambil kita selit-selit para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebab tu
Seronok belajarlah, ada peluang, ada rezeki lebih, ada masa kesempatan, tu pergi dekat Bangi tu Perubatan Islam Darussyifah belajar sampai dapat dia punya syahadah ataupun dapat dia punya sijil. Saya nak belajar sekejap-sekejap tapi tak dapat nak khatam betul-betul lagi. Masa tak tersempat para jemaah sekalian. Sebab dia nak kena belajar betul-betul, ada jadual dia sampai satu tempoh masa macam majlis graduasi. Masa itulah dapat sijil diberikan. Kalau dulu ada almarhum Tuan Guru Datuk Dr. Harundin, dia sendiri yang sampaikan para jemaah sekalian. Jadi ambil peluang untuk kita belajar, tapi pastikan yang betul. Dan bahayanya setengah zaman hari ini ada orang yang dia belajar separuh, lepas tu dia duk amalkan dalam kehidupan, duk buat merawat pada orang lain, yang akhirnya jadi benda tu fitnah, jadi yang sesat para jemaah sekalian. Contoh kita nampak banyak jumpa hari ini perubatan Islam hari ini sangat banyak para jemaah sekalian. Orang boleh rawat dengan kaedah rawatan Islam, tapi kena berhati-hati, kena tengok juga dulu asal usul, terutamanya kepada orang yang buat benda tersebut para jemaah sekalian. Sebab zaman hari ini ramai yang dia duk belajar, asal tu betul dah, dia belajar dengan guru yang betul, dengan tempat yang betul, tapi akhirnya bila gurunya dah tak ada, meninggal dunia, dia pun jadi berhenti. Jadi berhenti separuh jalan, maka dia pun keluar, maka dia buka dia punya pusat perubatan rawatan Islam sendiri. Dan bila buka sendiri dalam keadaan tak betul-betul habis khatam para jemaah sekalian, maka itu yang jadi macam benda-benda yang pelik. Orang kan datar nak buat berubat Islam, tapi ada sentuhan di tempat-tempat yang sensitif, yang tak perlu dan tak boleh pun para jemaah sekalian, selagi tidak sampai kepada tahap yang darurat para jemaah dirahmati Allah. Jadi benda ni perkara yang bahaya juga. Hari ini banyak yang tumbuh kaitan perubatan Islam, terutamanya yang tak habis belajar. Tapi tak habis belajar tu yang bahaya para jemaah sekalian. Okey, baik, kita masuk ya. Okey. Selain Darussyifah, antara cadangan saya satu lagi Tibbun Nabawi. Tibbun Nabawi tu, tapi dia banyak base Tibbun Nabawi ni belah Shah Alam, Kelantan, bawa keluar Ustaz Dasuki, Sa'mat Dasuki Abdul Rahim, Tibbun Nabawi. Dan ada satu lagi, saya tak ingat apa nama dia. Dia dibawa Ustaz Dato' almarhum Ustaz Dato' Ismail Kamus. Dato' Ismail Kamus. Cuma nanti boleh search tengok rawatan Islam Ustaz Dato' Ismail Kamus, ada nama dia. Darussyifah, Tibbun Nabawi, dan satu lagi Dato' Ismail Kamus. Itu antara kebiasaannya. Kalau yang lain-lain tu boleh juga, tapi kita tengoklah, kita tengok dia punya background dia dan tengok salah silah dia para jemaah sekalian. Jangan duk pakai, semua duk pakai sapu. Sebab hari ni bomoh pun pandai, dia mengaku rawatan Islam. Sebab hari ni dah tak logik, memang tak laku. Kalau dia sebagai seorang bomoh, dia isytihar dia ni adalah bomoh, memang confirm orang tolak para jemaah sekalian. Sebab hari ni orang pun makin cerdik, orang tahu sebut itu memang tak ada orang nak pergi. Cuma balik Kelantan saya pelik, bila jumpa kampung isteri saya, ada sekali satu ketika tu sakit para jemaah sekalian. Sakit, bila sakit dengar kata, jom, mereka kata suruh pergi bomoh. Saya terkejut, bomoh apa? Mana boleh pergi bomoh? Duk kata kat isteri. Rupanya isteri kata, istilah bahasa Kelantan bomoh tu orang yang boleh rawat sakit. Itu dia bomoh. Oh gitu, baru faham. Kelantan dia sebut bomoh para jemaah sekalian. Bila kita Selangor ni dengar pergi bomoh, jadi sensitif para jemaah dirahmati Allah. Okey, baik, kita masuk sikit berkaitan dengan tajuk sihir kita, yang mana tajuk sihir al-hal ini disebabkan pengamal sihir sudah tentu menjadi kafir. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, "Walakinna asy-syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr." Yang bermaksud, akan tetapi puak-puak syaitan itulah yang kafir dengan amalan sihirnya, kerana merekalah yang mengajarkan manusia ilmu sihir. Tidak ada tujuan bagi syaitan yang dilaknat itu mengajarkan ilmu sihir kepada manusia, melainkan untuk mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melaluinya. Baik, jadi dekat sini nak sebut sesiapa yang mengamalkan sihir dalam kehidupan, automatik dia sedang mengamalkan ilmu yang diajarkan oleh tok guru syaitan. Dia punya kepala yang mengajar. Sebab apa dia? Kerja syaitan, dia akan suka menghidupkan sihir yang akan memberikan kepada manusia untuk beramal dengan sihir. Dan bila orang yang mengamalkan
sihir ini akan mengundang kepada syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Automatik akan jadi syirik para jemaah sekalian. Termasuklah ni tahu orang-orang siapa-siapa yang duk hantar sihir dekat orang tu syirik para jemaah sekalian. Kenapa tujuan dia buat benda tersebut? Sebabnya dia yakin dan percaya dengan sihir tersebut boleh memusnahkan hidup seorang. Habis dia syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan buat dekat orang pun para jemaah sekalian. Hari ni bukan takat kata syirik ni, sihir ni buat dekat orang. Ada satu bentuk juga untuk diri dia dan juga untuk kehidupan dia sendiri para jemaah sekalian. Dia duk pergi sihir jumpa dengan bomoh. Bomoh kata mu nak dapat rezeki yang lebih, nak mau ambil tangkal benda ni, satu uncang ni, tabur dekat keliling rumah, di belakang rumah dan kelilingnya, dan jangan digali balik dalam tempoh masa 1 bulan. Rezeki akan dapat. Benda-benda ni kan biasa kita ada dengar para jemaah sekalian. Ada benda tabur belakang rumah, tabur dekat tepi tu, letak dekat tepi ni. Ada batu cincin permata yang berwarna hijau contoh. Jumpa dekat gali-gali jumpa. Benda tu ambil, dia boleh menjadi azimat kekuatan untuk kehidupan. Ini semua benda-benda yang syirik, bukan dibuat pada orang, tapi untuk diri sendiri dan kehidupan. Pun menjadikan dosa besar syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab syirik ni, kalau dosa yang pertama kita bincang sebelum ni, sangat berkait rapat. Syirik dan sihir. Sebab dia melibatkan kepercayaan. Yang boleh jadi percaya bila dia bertindak para jemaah sekalian. Kalau dia tak percaya, dia tak akan lakukan tindakan. Tapi bila dia bertindak, bermakna dia percaya sesuatu tu ada kelebihan-kelebihan yang tertentu. Macam kita beli kita beli produk apa-apa, produk kecantikan contohlah. Beli produk kecantikan. Kenapa kita beli? Kita yakin dan percaya dengan produk tu dapat mencerahkan kulit. Walaupun dah pakai seminggu, rasa tak cerah-cerah, sebulan tak cerah-cerah, contoh kan. Tapi kita tetap dengan pendirian istiqamah, tak apa. Orang kata konsisten, cuba sekali baru sebulan, mana nak terus cerah kan. Makna kita cuba. Makna kenapa boleh berlaku tindakan pembelian tersebut? Kerana dengan kita percaya. Kita percaya sedekah ni boleh dapat berganda pahala 27 kali, dan sejak daripada tu keluar pula dengan tangkai-tangkai yang lainnya. Maka barulah kita bersedekah, sebab percaya dengan kelebihan sedekah. Sama dengan orang sihir. Dia buat sihir sebab apa? Dia dah mempercayai kepada sesuatu amalan sihir tersebut boleh menggandakan rezekinya dalam kehidupan. Dalam PKP, musim PKP pun tak dinafikan banyak kes-kes orang dok amalkan sihir. Sebab apa dia? Sebab masalah keuangan. Ini para jemaah sekalian. Termasuklah hari ini zaman anak-anak kita, anak-anak muda kita, para jemaah sekalian. Bayi-bayi macam best saya, Gen, orang kata macam best saya Gen Y, para jemaah sekalian. Dia ada Gen baby boom. Baby boom ni awal-awal dulu, para jemaah sekalian. Sampai bukan baby boom zaman dulu, baby, para jemaah sekalian. Kan dia silap faham. Makna baby boom ni orang-orang yang awal masa kehidupan zaman peperangan, yang lahir zaman-zaman dulu, para jemaah sekalian. Mungkin ibu di hadapan saya ni lelakinya, para jemaah dirahmati Allah. Zaman baby boom. Zaman kategori saya boleh jadi zaman X, Y, dan yang akan datang sikit lagi ni generasi Z, Gen Z, para jemaah sekalian. Generation begini, para jemaah sekalian, kena berhati-hati apa kaitannya dengan sihir, terutamanya dalam kemudahan kelebihan hidup, nak dalam keadaan yang pantas dan cepat. Hari ni anak-anak muda banyak semua yang nak cepat. Dan jangan kita salahkan. Kita tak boleh salah kata apa semua benda nak cepat. Itu dah memang trend dia punya generasi, para jemaah sekalian. Kalau kita dulu ni, orang-orang yang lama ni, dia tak ada nak cepat sangat. Dia ada, sebab tu bila cakap sembang dengan orang lama, konak dia pusing, punya-punya pusing, endingnya itu, para jemaah sekalian. Okay. Endingnya tu, dia punya cerita. Kak saya ni, Kak, nak sebut salah, tak sebut pun salah. Tapi kalau bila sebut nanti, rasa tak sedap hati pula. Tak sebut pun rasa, aduh, tak kena pula. Ginilah, Kak. Saya duk pergi tengok belakang rumah Kak tu, bila duk jalan, saya suka sebenarnya rumah Kak ni. Dia pusing. Pusing at the end, boleh tolong kemas sikit belakang. Itu je, para jemaah sekalian. Tujuan dia itu je. Tapi kalau anak-anak muda ni, hari ni, bang, belakang sepak, gitu je, para jemaah sekalian. Jangan salahkan dia. Itu dah memang style dia punya generasi kehidupan dia. Jadi jenis gini, para jemaah dirahmati Allah sekalian. Nak sebutnya kadang mereka suka dengan benda-benda yang fast, dengan benda yang cepat. Nak berjaya cepat, nak kaya, nak senang hari ni, semua nak cepat, para jemaah sekalian. Dia tak nak lalui macam tadi, ada kona-kona, ada proses-proses dia. Nak
berjaya kena lalui jatuh bangun, mesti kena susah dulu, dia tak nak benda tu. Jadi bila nak cepat, tu yang tak pelik. Hari ni para jemaah sekalian, ramai duk amal buat benda-benda yang syirik ni pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sanggup buat benda tu kerana apa dia? Oh, hari ni dapat kekayaan. Sebab tu hari ni pun kita tengok para jemaah sekalian, jadi macam main forex, trading dan sebagainya boleh, tapi kena tengok macam mana dia punya proses, dia punya apa, susu galur dia para jemaah dirahmati Allah sekalian. Baik, itu di antaranya. Dan orang-orang yang sebegini dia menjadi syirik dan berdosa besar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tujuan syaitan yang dilaknat itu untuk mengajarkan kepada manusia. Memang tujuan syaitan itu para jemaah sekalian, dia tak nak ajar dengan sesama grup geng dia bersama dengan syaitan-syaitan yang lain, tapi dia nak ajar dengan manusia. Bahkan dia berjanji minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk aku nak menyesatkan umat manusia, maka Allah izinkan. Dan bila begitu, kisah ada orang petikai para jemaah sekalian, kenapa Allah izinkan syaitan ini mengacau kepada anak cucu keturunan Nabi Adam, sedangkan kita manusia ada disediakan dengan pahala dan kita adanya solat. Maka Allah sediakan begitu kerana apa dia? Dengan tujuan nak melihat sejauh manakah keimanan kita, pegangan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita betul-betul kuat, kita betul-betul pegangan kita ni kuat para jemaah sekalian, insya-Allah kita akan jaga daripada perkara-perkara tersebut. Sebab tu tak apa orang kata biar lambat asal berkat daripada cepat akhirnya mudarat di kemudian hari para jemaah sekalian. Adakah mudarat? Waktu tengok bila orang buat syirik, Allah akan bagi dia beberapa tanda. Tanda antaranya, tidak semasa di atas dunia, dia akan dapat masa saat nak dekat dengan mati, meninggal dunia. Ataupun satu lagi, kalau tidak masa dunia dan masa nak meninggal dunia, yakin dan pastilah ketika berada di dalam kubur dan ketika dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Allah akan bagi para jemaah sekalian. Allah akan bagi atas dunia, dia akan rasa tak tenang. Orang duk buat sihir ni dia rasa tak tenang para jemaah sekalian. Bukti simple mudah tak tenang apa dia? Dia akan cuba fikir dan cari jalan macam mana nak terus merosakkan kehidupan seseorang. Macam mana nak terus biarkan orang ni jadi seksa dan sengsara sepanjang hidup. Itu tak tenang para jemaah sekalian. Kalau tak ada para jemaah sekalian, hati kita pun tenang. Buat apa nak dendam dekat dalam hati? Dah dia buat gitu, dah memang dia gitu, dah sudahlah para jemaah sekalian. So hidup ni simple, mudah, tak perlu nak fikir sampai menjadi hasad dengki, menjadi mendendam kepada orang, akhirnya buat sesuatu yang tidak baik. Ataupun nak dekat saat meninggal dunia. Nak meninggal dunia, ini yang kita takut para jemaah sekalian. Masa hidup duk buat zalim aniaya kat orang, duk buat susah dekat orang dengan cara yang tak betul, nak mati meninggal dunia takut dan bimbang, Allah akan beri balasan itu dalam keadaan kematian yang menyulitkan para jemaah dirahmati Allah. Allahu Akbar. Ini kita takut kematian yang sulit. Kematian yang sulit ini yang sukar untuk menghadapi proses kematian tersebut. Dan ada bermacam-macam perkara yang Allah berikan daripada awal proses dia nak bertemu dengan kematian sampailah dia mati meninggal dunia, sampai dimasukkan di dalam kubur para jemaah sekalian. Apatah lagi bila bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para jemaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, insya-Allah nanti kita akan sambung lagi dengan episod yang sangat menarik berkaitan dengan topik sihir. Topik ni dia panjang sikit, dia punya perbincangan. Sebab apa dia? Dia banyak relate kaitan dengan masalah isu semasa kita hari ni. Jadi bahagian 4 isu semasa yang tu yang kita urai lebih para jemaah dirahmati Allah. Sebab apa? Takut-takut terlakukan dalam keadaan tak sedar para jemaah dirahmati Allah. Jadi para jemaah sekalian, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan pada kita untuk terus pegang dengan agama dengan cara Islam sebagai agama dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan kita pun diberikan kekuatan untuk sentiasa bersangka baik dengan orang-orang yang berada di sekeliling kita. Jangan dimulakan dengan sangkaan yang buruk terlebih dahulu, sangka yang baik, usaha dan ikhtiar, seterusnya barulah kita cari jalan-jalan penyelesaian yang lain, insya-Allah. Jadi sekadar itu saja. Terima kasih banyak untuk sama-sama luangan masa kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah menyaksikan dan Allah menjadi saksi di atas pertemuan kita. Moga-moga mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu
insyaallah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah, wahai Tuhan kami yang membolak-balikkan hati-hati kami, ya Allah, tetapkanlah hati kami di atas agamamu dan tetapkanlah hati kami ke atas ketaatan padamu, ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini yang mendapat kasih sayang dan keridaan daripadamu, ya Allah. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Dan perpisahan kami selepas ini, ya Allah, perpisahan yang terhindar daripada dosa dan juga kemaksiatan, ya Allah. Wa taj'alillahumma fina ma'ana wa la man yatba'una syaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Dan satukanlah serta kumpulkanlah kami bersama-sama, ya Allah, di atas dunia ini dengan penuh kasih dan sayang, ya Allah, dan satu ketika nanti di dalam syurga-Mu, ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.